Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Sembang Kopi. So guys, seperti biasa, sebelum aku memulakan kisah seram kita pada video kali ini, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah pun subscribe dan support channel aku ni. Yang mana korang semua yang baru je sampai ke channel ni pun, aku ucapkan selamat datang. Aku doakan korang semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan korang dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ni guys, ada lagi beberapa kisah seram yang pada aku menarik untuk aku storykan dekat korang. Sebab kisah seram yang kali ni dialami oleh pengirim kita yang bekerja sebagai pemandu teksi. So, korang nak tahu kisah dia macam mana? Jom, aku story. Okey guys, untuk kisah seram kita yang pertama ni dialami oleh pengirim kita yang bernama Mr. Rajesh. Di mana Mr. Rajesh ni dia memandu teksi dia di kawasan ataupun boleh kita kata daerah Sempang Renggam yang terletak di negeri Johor. Di mana pada hari kejadian ini berlaku, dia ni sedang ataupun dalam perjalanan untuk pulang ke rumah yang tak jauh pun sebenarnya. Kawasan rumah dia tu daripada Sempang Renggam ni, area Sempang Renggam ni. So dia cakap dalam perjalanan dia tu pada awalnya tak ada apa-apa yang berlaku sebab jam waktu tu baru menunjukkan pukul 8 lebih malam. Jadi kereta pun masih banyak lagi. Cuma di separuh perjalanan dia untuk sampai ke rumah dia tu, dia terjumpa ataupun dia ternampak seorang perempuan yang sedang duduk di bus stop di tepi jalan lah. So dia kata daripada jauh dia nampak perempuan ni seakan-akan duduk dan kaki dia pun berada di atas kerusi, macam dia tengah orang kata lutut dia dekat dengan muka lah. And then dia nampak perempuan ni seolah-olah ataupun seakan-akan menangis, tapi dia tak sure benda tu sebab jalan tu waktu tu gelap. And then hanya lampu kenderaan dia je lah yang membantu dia untuk nampak perempuan tu. Dan dia kata, perempuan ni kenapa macam tengah menangis? And then bukan tengah menangis je guys, dia macam sedang dalam ketakutan, macam ada orang kacau dia ke, atau dia baru kena kejar dengan orang ke, macam tu lah. So Mr. Rajesh ni berfikir dan dia kata dia berhenti. Dia pun singgah dekat bus stop tu. And then dia turunkan tingkap lah. Waktu tu dia dah habis duty dah, dia dah tak nak bawa penumpang dah sebenarnya. And then dia turunkan tingkap. Dia tanya kepada perempuan tu kan, yang adik okey ke? Nak uncle tolong tak? Dia cakap macam tu. Ada apa-apa yang uncle boleh tolong? Dia cakap macam tu lah dekat perempuan tu. Dan mengejutkan, perempuan tu dia bangun dan berlari masuk dalam teksi dia di belakang lah. So dia terus tutup pintu. Lepas tu dia kata, uncle jalan. Dia cakap macam tu. Yang Mr. Rajesh ni terkejut tau. Kenapa budak ni masuk dalam teksi aku kan? So dia kata, adik kenapa ni? Ada apa? Cerita cakap kenapa? Lepas tu budak perempuan ni dia cakap dekat Mr. Rajesh ni, uncle jalan uncle, tolong jalan uncle. Dia cakap macam tu. So Mr. Rajesh ni terfikir dalam kepala dia, mungkin dia ni dikejar oleh orang jahat lah, ataupun ada orang yang cuba buat jahat dengan dia. So dia pun terus tekan minyak. And then dia tinggalkanlah kawasan tu. Waktu di tengah jalan tu sebenarnya dia ni terfikir juga apa sebenarnya yang kacau budak ni kan. So dia tinjau daripada cermin pandang belakang dia. Dalam masa yang sama dia tengok-tengok kan cermin tu. Dan mengejutkan, apabila kenderaan ataupun teksi Mr. Rajesh ni dah jauh sikit daripada bus stop tu, Cik Rajesh ni tengok dekat cermin pandang belakang ni. Dia nampak di atas bumbung bus stop ni macam ada lembaga, nak kata dia tak tahulah perempuan ke apa, Mr. Rajesh ni cakap, tapi dia kata berambut panjang. And then baju ataupun kain putih tu panjang daripada atas bumbung tu hampir ke separuh, hampir dah nak jejak ke tanah bawah ni, ataupun lantai bawah ni.
So Mr. Rajesh ni teruslah pandang depan kan. And then dia kata, adik, jangan tengok belakang, dia kata. Dia pun tekan minyak, and then dia pun bergegas lah pergi daripada kawasan tu. Tapi dalam masa sama dia tengok-tengok tau. Memang dia kata daripada apa yang dia nampak, Mr. Rajesh ni nampak benda tu macam berdiri di atas bumbung tu dan sedang tengok ke arah taksi ni, ataupun taksi Mr. Rajesh ni. And then dia pun bawa kereta macam biasa. And then last yang dia nampak, benda tu seakan terbang lah ke atas. And then benda tu pun hilang daripada pandangan Mr. Rajesh ni. Jadi dalam perjalanan ni, bila budak tu dah macam okey sikit kan, dia dah tak menangis sangat. And then dia minta, ataupun Mr. Rajesh ni minta perempuan ni untuk telefon siapa-siapa lah, bapak dia ke apa ke. And then dia pun tanya dekat perempuan ni, dia ni tinggal di mana. Sebab kalau boleh Mr. Rajesh nak tolong hantar lah. Sebab mana lagi nak tinggalkan perempuan tu kan, mesti dia kena hantar. Kebetulan perempuan ni pun tinggal berdekatan juga dengan taman. Tapi bukan satu taman dengan Mr. Rajesh ni, cuma dia tinggal tu berdekatan, maknanya sekali jalan lah. So Mr. Rajesh ni kata, okey, oh taman tu, tak apa, saya tahu, dia kata. Lepas tu bila perempuan ni dah macam okey sikit, dah tenang kan, dia pun dah telefon bapak dia untuk tunggu dia balik. Mr. Rajesh ni pun tanya, kenapa ni dek? Dia kata, apa yang berlaku ni? Dia cakap macam tu. And then perempuan tu tak boleh nak cerita apa-apalah. Dia just diam je, dia macam sedih je kan. Jadi Mr. Rajesh ni nak tenangkan perempuan ni. Dia pun tanya, okay, nama you siapa? You daripada mana? Lepas tu penumpang dia ni cakap yang nama dia Balkis. Dan dia sebenarnya baru balik jumpa kawan dia. Dia datang masa tu dengan kawan dia, tapi entah macam mana kawan dia ni boleh tinggal dia. Perempuan ni cerita lah. Dan itu yang Mr. Rajesh tuliskan di dalam email ni. So tak tahulah dia gaduh ke dengan power dia ke, itu kita tak tahulah kisahnya. And then dia bawa si Balkis ni sampai ke rumah. And then sampai di depan rumah, bapa ataupun parents kepada Balkis ni dah tunggulah dekat luar rumah. And then Mr. Rajesh turun. Lepas tu jumpa dengan parents Balkis ni. And then parents Balkis ni, dia ucapkan terima kasih lah. Dalam masa yang sama dia ajak untuk masuk dulu, minum dulu kan. Datang dulu rumah dia. Sebab masa tu belum lewat sangat pun, dalam pukul 9 lebih kan. Macam aku cakap tadi, rumah dia taklah terlalu jauh dengan kawasan dia cari penumpang tu. So dia pun duduk di halaman rumah ataupun di depan rumah lah. Tak adalah masuk dalam rumah. Duduk di depan rumah sambil minum tu. Bapak dia ni pun tanya dekat Balkis tu kan, apa yang berlaku masa tu. Mr. Rajesh ni kata Balkis ni tengah peluk mak dia lah. And then Balkis ni cerita, waktu dia tengah duduk dekat bus stop ni, pada awal ni tak ada apa. Dia sebenarnya nak tunggu bas untuk balik ke rumah dia tu lah, untuk berhenti di kawasan rumah dia tu. Cuma dia kata waktu tu kereta ada lalu lalang, sebab awal lagi kan. Jadi dia pun okay, tak ada apalah, just ditunggu. Tiba-tiba Balkis ni perasan di kawasan dia tu di sebaris dia dan juga depan dia ni ada macam baris pokok lah, pokok macam tu. Dia macam landscape dia macam tu lah. So dia nampak ada satu pokok yang dia nampak seakan-akan ada kain daripada atas pokok tu ke bawah, tapi dia tak nampak badan ataupun lembaga ke rambut panjang, dia tak nampak, cuma dia nampak kain. Dia cuma terfikir dalam kepala dia, si Balkis ni, dia terfikir yang benda tu mungkin banner ke ataupun kain apa-apa lah yang tersangkut. Lepas tu dia pun just okay, buat tak tahu. Sebab dia waktu tu dia tak ada perasaan takut lagi. And then dia pun pandang, dia tengah tunggu mana bas ni kan. Bas ni lambat sangat kan. And then bila dia pandang balik dekat kain tu dah tak ada. Okay, kain tu dah tak ada dah dekat pokok tu. And then Balkis kata, mana pula kan. Dia pun dah mula rasa macam okay lah kan, mana pula kain tu pergi, tadi ada kat situ. Okay, dia pun buat dono je lah. So dia pun tunggu bas, mana tunggu bas. Dia pandang lagi dekat kawasan tu, kain tu dah dekat sikit dah dengan dia. Dia pokok yang hampir dengan dia lah. So dia macam alamak, ada kain. Dia kata kan, kenapa kain ni ada lagi, tadi tak ada. Okay, dia pun pandang belah sana kan, pandang manalah bas ni. Dalam masa sama dia dah mula cuak lah, ataupun dah mula takut lah kan. Dia pun pandang belah kanan, dia pandang belah kiri dia, kain yang dekat pokok tadi dah ada di sebelah
ataupun macam Mr. Rajesh nampak tadilah, dah ada di sebelah bumbung bus stop tu. So pada waktu tu Balqis ni memang dah takut lah, sebab dia rasa kalau apa pun benda tu, dia dah berada di atas bumbung, di atas bumbung bus stop tu. That's why kenapa dia kata kaki dia ada dekat atas kerusi tu, sebab dia tak tahu dia nak lari ke mana. Dia nak turun ataupun dia nak lari, dia tahu benda tu ada atas bumbung kan. Jadi dia just menangis je lah yang dia mampu buat pada waktu tu. And then Mr. Rajesh ni sampai, and then tu yang dia lari terus masuk dalam teksi tu. So Mr. Rajesh kata okay, sekarang dia faham lah situasinya, sebab Mr. Rajesh ni pun nampak waktu dia nak pergi daripada kawasan tu, dia nampak kan. So Mr. Rajesh ni kata okay lah, tak apalah, kalau macam tu lah, okay, macam tu ceritanya, okay tak apalah. Dia pun dah hantar sampai rumah. And then parents ataupun parents lah Balqis ni bagi duit dekat Mr. Rajesh ni, dan dia pun kata okay tak apa, terima kasih. Dia pun naik kereta on the way untuk balik lah. And then dia pun keluar dari kawasan tu. Tapi kisah ni tak habis kat sini guys, di mana pada waktu tu perjalanan tu dah tak jauh dah, memang dah dekat sangat dah dengan taman Mr. Rajesh ni. Tapi Mr. Rajesh ni kata dia ada bau macam bau busuk yang dia tak boleh nak imagine tau bau apa ni. Dia pun tak tahu nak imagine macam mana bau tu. Dia kata bau apa ni, kenapa ada bau busuk dalam kereta dia. Lepas tu dia cuma terfikir yang budak perempuan ni terkencing silap-silap ni kan, mungkin terkucil dekat dalam dia punya teksi. Aduh, dah satu hal dia nak kena cuci pula sebab budak tu dalam keadaan takut tadi. So Mr. Rajesh terfikir macam tu lah. So dia pun bawa kereta dia sampai ke kawasan rumah dia, and then parking betul-betul di depan rumah Mr. Rajesh. Mr. Rajesh kata dia pun okay, matikan enjin macam biasalah. Dia nak turun apa semua kan, dia ambil barang-barang dia, kemas barang-barang dia masuk dalam beg kecil dia tu. And then waktu dia nak turun, kita kan perasan bila kita buka pintu, macam kereta kita pun sama, lampu kereta kita akan menyala betul bila kita buka pintu. Okay, Mr. Rajesh ni dia pandang ataupun dia macam sekali imbas je lah dekat cermin pandang belakang dia tu, dan dia nampak ada satu, dia kata mungkin perempuan lah sebab rambut dia memang panjang, duduk di betul-betul di tengah-tengah. Kalau belakang kita ada 3 seat, dia duduk di tengah-tengah, mata menghadap ke cermin tu. Mr. Rajesh nampak lah muka dia yang memang, Mr. Rajesh kata ngeri lah. Dalam email ni dia tulis ngeri lah. And then dia cepat-cepat keluar dan dia tengok ke tempat duduk belakang dia kan. Tempat duduk belakang dia tak ada apa. So dia kata dia pun masuk dalam rumah cepat-cepat, and then dia mandi. Dia mandi apa semua, dan dia tidur macam biasalah. Sebelum dia tidur tu dia kata dia memang tak boleh tidur. Dia memang tak boleh tidur, dia cakap. Sebab dia dah terlampau takut kan. Dia dah nampak pula macam benda tu ikut dia pula duduk dalam teksi dia. And then keesokan harinya bila dia bangun pagi, dia cuba nak check lah dia punya teksi tu. Kot lah ada budak tu, macam aku cakap tadi, mungkin si Balqis ni terkucil dalam teksi ke apa. Tapi Mr. Rajesh kata tak ada, benda tu tak ada, bau pun dah tak ada. So kisah dia ni habis kat sini, email dia tu habis kat sini. So pada aku kisah ni boleh kita klasifikasikan sebagai mungkin gangguan, dan ada juga penampakan. So aku pun tak tahu nak cakap macam mana, sebab jarang sebenarnya aku dengar kisah-kisah seram daripada pemandu teksi ni. Tapi kisah yang dikirim oleh Mr. Rajesh ni, dia agak panjang tapi pada aku menarik lah. Sebab aku baca mula aku cakap dia sampai hantar kan Balqis tu sampai rumah, and then dia berbual sikit dengan parent, and then baru dia balik ke rumah. And then bila dia sampai rumah, dia nampak benda tu dalam teksi dia. Korang bayangkan, dia dah sampai depan rumah dah ni, maknanya benda tu ikut tau pergi rumah dia. Mengharapkan jangan benda tu ikut masuk dalam rumah je lah. Sekarang tak pasal-pasal rumah dia pula ada gangguan kan. Okay guys, untuk kisah seram kita yang kedua ni dialami oleh pengirim kita yang bernama Encik Bakri,
dia tulis dalam email lah, Encik Bakri. Aku tak tahulah nama betul ke ataupun nama samaran. Itu tak ada masalah lah. So Encik Bakri ni dia tinggal di satu kawasan ataupun daerah Rasa yang terletak di Selangor. So pada hari kejadian, dia ni sebenarnya ada job untuk hantar penumpang dia balik ke kampung yang terletak di Perak. Kawasan mana ataupun nama kampung dia tak bagi tahulah. Cuma aku bagi tahu Perak je lah ya. So dia hantar tu dalam tengah hari, dan sebenarnya penumpang dia ni pun orang kampung dia juga. Cuma orang kawan dia ni ataupun keluarga ni bayar dia lah macam upah lah, okay, tolong lah hantar balik kampung kan. Dia orang mungkin malas nak naik bas, dan Cik Bakri ni ambil je lah job tu. And then dia pun hantar pergi dalam waktu tengah hari macam tu, Cik Bakri kata. So dia hantar kawan dia ni sampai ke kampung dengan selamat. And then sampai kat kampung, Cik Bakri dijemput untuk naik, and then minum air dulu kan, sebab yelah sekampung. So macam dia singgah lah kan. Dia pun rehat-rehat dulu, and then dia pun gerak balik dalam pukul 6 lebih macam tu, petang lah. So dia pun on the way balik. Dalam perjalanan dia ni pada awalnya macam tak ada apa lah. Tapi bila hari dah mula gelap, masa tu maghrib kalau tak silap, dia tulis dalam email ni, Cik Bakri ni kata temperature kereta dia, waktu tu dia dalam atas highway guys. So temperature kereta dia ni naik tau. Naik macam mungkin naik daripada yang biasa lah. So dia kata okay, dia dah mula macam alert lah dengan temperature dia ni. Dan temperature dia makin lama makin naik, sampaikan Cik Bakri ni ambil keputusan untuk berhenti tepi lah. So dalam masa dia berhenti tepi, dia pun buka boot depan dia untuk bagi enjin dia tu sejuk sikit. So dia pun fikir, aku dah tukar minyak hitam semua kan, dah servis. So apa punca boleh ni, kurang air ke? Dia pun check kan apa semua. Tapi yang air tu dia tak boleh nak check dekat ni kan, sebab panas lagi. So dia check dekat spare tank tu ada air lagi, Cik Bakri ni cakap. And then selang beberapa waktu, dia perasan ada satu keluarga yang boleh terdiri daripada lelaki seorang, mungkin suami isteri dengan seorang anak, berjalan menghala ke arah dia. So dia pun mana datang pula 3 orang ni kan, atas highway pula tu. Dia pun macam okey lah, waktu tu maghrib tau. So dia kata kenapa ni, siapa pula 3 orang ni. And then orang tu datang, bila dah dekat dengan Cik Bakri ni, dia pun tegur kan. Dia kata awak ni daripada mana? Dia kata kan, kenapa dengan kereta okey tak? Dia cakap macam tu. So Cik Bakri kata okey. Dia kata cuma temperature naik. Awak bertiga ni daripada mana? Dia kata kami sebenarnya nak balik ke rumah, kami tumpang orang tadi, and then orang tu berhentikan kami kat tepi jalan. Macam tu. Cik Bakri kata pelik lah kan, kenapa dia berhentikan awak kat tepi jalan? Highway ni, habis awak nak balik naik apa? Tak apalah, kami jalan je lah. Dia kata kan nanti sampailah. Dia cakap macam tu. So Cik Bakri kata jangan, jauh ni Han, highway betul, memang highway utara selatan tu nak menghala ke Selangor. Gila jalan kaki apa kan, memang jauh lah. So Cik Bakri kata tak apa, kejap, tunggu sekejap, lagi saya hantar. Dia cakap tu. Tak apa cik, saya jalan kaki, kita orang jalan kaki je. Dia cakap macam tu. Jangan, tunggu. Dia pun okey, dia pun turunkan bonet depan dia tu, and then dia cuba start engine lah. Dia start engine, okey je, engine dia hidup, and then temperature dia pun dah normal. So dia lawa lagi ataupun dia ajak lah 3 orang ni ataupun keluarga ni untuk naik dengan dia. Jomlah saya hantar. Jauh sangat ke rumah tu? Dah dekat mana? Dia kata depan ni je. Dia kata depan sikit ni je. Dia cakap okeylah, jomlah naik. Okey, naik. And then keluarga ni pun naik lah. Yang suami dia duduk di depan, anak dengan isterinya di belakang. Dan dalam perjalanan ni dia orang berbual lah kan, tanya orang ni asal mana, apa semua. And then dalam di tengah berbual ni sebenarnya tak ada apa pun, topik-topik biasa je. Tapi cuma ada satu topik yang menarik perhatian Encik Bakri ni, di mana pada waktu tu dia bertanya lah kan, bukan bertanya, sorry, dia sedang bawa kereta macam biasa. And then lelaki ni ataupun suami dia yang duduk depan ni macam cakap tau, kawasan ni dia kata kan, dulu lapang je, sekarang dah ada banyak pembangunan. Sebab waktu tu tepi-tepi jalan tu ada kilang, ada apa kan. Dulu macam aman je kawasan ni kan, kita orang tinggal kat sini pun okey je. Dia cakap macam tu. So Cik Bakri macam, tinggal kat sini? Kat mana? Dia cakap kan, dekat tengah highway ni ke? Takkan tinggal kat tengah highway ni kan. So dia kata oh iya ke? Okey. Cik Bakri ni macam
Tak tahu nak jawab apa tau. So dia macam tu, benda tu macam pandang depan je lah. Lelaki tu pandang depan. And then Cik Bakri perasan yang dia punya minyak dia nak kena isi. So dia pun tengok waktu tu stesen minyak ataupun R&R yang terdekat dalam 5 kilometer macam tu. So dia pun jalan lah macam biasa jalan. Dalam sepanjang perjalanan tu, lepas je lelaki ni cakap macam tu, Encik Bakri perasan yang kereta dia senyap. Senyap betul tau. Lelaki ni pun tak cakap apa. And then isteri dengan anak orang ni pun lagi tak cakap apa. Senyap je. Jadi situasi tu jadi macam pelik lah kan. Macam takkan senyap sangat kan. Dia pun, Cik Bakri ni pun buka lah radio yang ada dekat dalam kereta tu kan. Dan dia pun bawa. Lepas tu dia cuba nak berbual dengan lelaki ni lagi. Tapi lelaki ni macam macam dah ngantuk lah mungkin. Waktu tu dah mula gelap. And then sampai je dekat susuk untuk masuk ke kawasan R&R tu, Cik Bakri ni singgah lah dekat Petronas untuk isi minyak. So dia pun berhenti. And then dia turun daripada kereta. Cik Bakri kata, okey tunggu sekejap saya nak isi minyak sekejap. Okey lah kita kata. Lepas tu Cik Bakri pun pergi bayar. Lepas tu dia datang balik. Dia menghala ke kereta dia. Dia tengok kereta dia ni tak ada orang dah, kosong lah. So dia kata, mana pergi orang dalam kereta kan. Lepas tu dia tengah isi minyak tu, tengah duk isi minyak, dia tengah perhati. Dia kata dekat simpang lah, maksudnya tempat kereta nak masuk kan, daripada highway nak masuk ke Petronas tu. 3 orang tu tengah berjalan kaki tau. Tak tahu dia orang nak pergi mana. So Cik Bakri ni kejar lah. Dalam masa yang sama, minyak tu dia tinggal lah dulu kan. Dia dah tekan auto tu kan, lock tu. Dia pun pergi kejar sampai dekat 3 orang tu. Cik nak pergi mana? Dia cakap kan. Tak apalah, saya rasa ini lelaki tu jawab Dia kata, tak apalah, saya rasa awak tumpangkan saya sampai sini je lah. Dia cakap, nanti kami jalan kaki je balik ke rumah dia kan. Lepas tu Cik Bakri kata, jalan kaki jauh ni, cakap kan, tengah-tengah highway ni. Rumah cik kat mana? Dah tak jauh dah ni, jalan kaki je dah sampai. Cakap macam tu. Cik Bakri ni macam, dia tak takut, cuma dia pelik tau. Apa yang berlaku ni? Dia ni nak berjalan pergi mana? Sioman ke tidak 3 orang ni? Dia berfikir macam tu lah. So Cik Bakri kata, nak jalan kaki apa? Sini mana ada rumah? Dia pun pandang sekeliling kan. Dia dah tunjuk lah macam macam tunjuk lah highway tu kan. Mana ada rumah kat kawasan sini? Dia cakap macam tu. Lelaki tu, tak apa, terima kasih, kamu dah bantu saya sampai sini pun terima kasih. Dia cakap macam tu. Lepas tu dia pun jalan. Cik Bakri ni dah tak ada nak cakap apa lah. Dia dah lawa banyak kali kot kan. So dia pun perhati je. And 3 orang ni ataupun keluarga ni, dia berjalan. Bukan menuju ke jalan dia menuju ke kawasan hutan yang berada di sebelah. Ada kawasan hutan kan, ataupun pokok-pokok tu. Dia jalan bertiga. Dia berjalan bertiga pergi ke arah pokok tu. And then Cik Bakri ni perhati tau. Dalam masa sama dia berdiri macam tu kan. Dia tengok 3 orang ni jalan menuju ke hutan tu. And then hilang dari pandangan Encik Bakri. Encik Bakri ni tergamam sampai dia kata, apa betul ke apa yang aku nampak ni? Dah tak ada dah 3 orang tu. Dan Cik Bakri kata dia berdiri kat situ lama juga, sampai ke ada satu motor datang kat dia. Kata, Bang, tu kereta abang Dia kata, ya betul kereta saya. Bang, pergi bang, cepat. Dia kata, Orang dah panggil lah tu. Dia cakap kan, sebab orang yang jaga stesen minyak tu, dia dah cabut lah nozzle tu kan, dah tutup lah. Lepas tu dak ni macam cakap lah kat Cik Bakri kan, awak pergi mana tadi? Dia cakap kan, orang dah tunggu nak isi minyak ni, awak pula macam pergi mana pun tak tahu kan. So Cik Bakri ni just minta maaf je kan. Lepas tu dia pun masuk dalam kereta. Dalam masa sama dia shock tau. Dia masuk dalam kereta. Dia kata dia pun jalan masuk ke highway balik. Masa tu Cik Bakri kata tangan dia dah macam menggigil lah, kaki dia dah menggigil. Dia macam tak percaya apa yang dia nampak. So dia pun cubalah raba-raba. Dia nak ambil beg dia tau, dekat bahagian bawah macam kerusi penumpang ni, dekat belah bawah dia kan, dekat kaki tu. Dia nak raba untuk ambil rokok dia. Dia nak isap rokok time tu. So dia buka tingkap. Dia pun raba. Korang tahu apa yang dia dapat dekat tangan dia? Daun kering. Daun kering sepah-sepah dekat bawah tempat kaki tu. Dia pun raba. And then dia pegang kat tempat duduk pun ada.
And then Cik Bakri kata, "Uish, apa pasal banyak daun kering ni?" Dia kata kan. Tapi dia tak boleh nak fikir lah, sebab dia tahu nak sampai rumah je waktu tu. And then sampai je rumah, waktu tu dalam perjalanan tak ada apalah, itu je lah yang lastnya. Dia tulis dalam email ni. And then bila dia sampai je rumah, dia panggil anak lelaki dia untuk turun lah, teman dia kan. Tapi anak lelaki dia macam pelik kak. Kenapa? Ada apa kan? Dia tanya ayah dia, "Kenapa ni lah?" Dia kata. Dia kata, "Tak apa-apa, teman ayah sekejap." Dia kata. Dia pun buka pintu belakang. Dia tengok dekat belakang pun penuh daun-daun kering. Daun kering yang coklat tu kan, penuh dekat dalam teksi dia tu. Dan dia cakap, "Kenapa ada banyak daun kering?" Anak dia pun tanya, "Ayah balik daripada mana ni? Apa pasal ada banyak daun ni?" So dia kata, Tak payah fikir. Dia pun tutup. And then dia masuk ke dalam rumah. And then lepas tu mungkin dia kemas aku. Dia tak tulis lah pula dalam email, sebab kisah dia habis kat situ je. Cuma Cik Bakri ni kata sampai sekarang dia masih tak percaya dengan apa yang berlaku. Dia tak boleh terima di akal dia. Macam mana benda tu boleh hilang depan mata dia, hilang daripada pandangan dia macam tu je. Tak logik, dia kata. Pada dia memang tak logik. Tapi itulah, benda tu ada lah. Cuma Cik Bakri kata apa benda tu dia pun tak tahu. So pada pendapat korang lah kan, apa benda tu? Adakah bunian ke ataupun jin ke? Korang boleh tinggalkan di ruangan komen kat bawah. So guys, aku rasa itu saja kisah seram untuk video kita pada kali ni. Pada pendapat korang macam mana? Mana kisah yang paling seram? Kisah yang pertama ke kisah yang kedua? Korang boleh tinggalkan di ruangan komen dekat bawah. Kalau pada pendapat aku, kisah yang pertama adalah kisah yang seram lah, paling seram pada aku. Kisah yang kedua, dia nak kata seram pun tak juga, sebab dia bukanlah diganggu macam mana pun. Cuma kisah yang kedua ni agak misteri. Sebab aku sendiri pun yang baca email ni, aku tertanya-tanya, siapa 3 orang tu? Betul tak? Yang penting ataupun yang pastinya dia bukan manusia lah. Confirm. So guys, kalau korang pun ada kisah-kisah seram yang korang nak share dengan aku, gambar ke ataupun video yang korang terakam ke, korang nak share dengan aku, korang boleh kirimkan ke alamat email Sembang Kopi. Alamat email aku ada sertakan sekali di ruangan description di bawah. So guys, sekali lagi aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah subscribe dan juga sudi tengok video aku. Sebab semakin hari aku tengok, subscriber aku semakin naik dan viewer aku semakin naik. Aku sangat-sangat hargai, sebab itu salah satu cara korang tunjukkan support korang kepada aku untuk terus buat video lepas ni. Dan sebagai tanda terima kasih, aku bagi korang pilih. Untuk the next video ni, aku ada 3 kisah yang dikirimkan berkenaan dengan kisah seram penguat puasa, dan 2 lagi kisah seram berkenaan dengan security guard ataupun pengawal keselamatan. So, mana satu kisah yang korang nak aku buat video dulu? Penguat kuasa ke ataupun security guard? Korang tinggalkan di ruangan komen. Aku akan buat video lepas tu. Okay guys, akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku story dekat korang, aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh bantu aku, korang boleh bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng, supaya korang akan dapat notification sekiranya aku upload ataupun update lagi video yang terbaru dalam channel aku. So guys, itu saja daripada aku. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.